Okey ya, kita boleh mulakan Surah Taubah. Mulai daripada ayat 114. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana, dan tiada adalah ia. Dan tiada adalah ia. Istighfaru, permintaan ampun. Permintaan ampun. Ibrahim di abihi, kepada bapanya, illa, melainkan, an, dari, mau'idatin, perjanjian, wa'adaha, telah ia janjikan akannya, iyahu, kepadanya. Falamma, maka manakala, tabayyana, telah nyata ia, lahu, baginya, annahu, bahawasanya ia, aduun, musuh, lillah, bagi Allah, tabarra'a, telah berlepas diri ia, minhu, daripadanya, inna, bahawasanya Ibrahim la'awahun, sungguh yang amat pengasihan, yang amat pengasihan, yang amat pengasih lah. Sungguh yang amat pengasih. Halim, lagi amat penyabar. Baik ya, semak semula. Ayat yang sebelumnya yang kita sudah lalui dahulu, iaitu ayat 100, ayat 13, yang mana iaitu adalah larangan, baik Nabi atau lainnya, kita memohonkan ampun kepada orang-orang musyrikin. Dilarang. Kita memohon ampun kepada orang-orang musyrikin. Jadi hukum itu dikatakan sebagai hukum haram. Kita memohonkan ampun untuk orang musyrikin. Yang boleh kita mohonkan, minta Allah bagi hidayah. Sebagaimana Nabi mintakan kepada Allah untuk Umar Al-Khattab. Jadi bukan mintakan ampun. Jadi akan ada pertanyaan. Pertanyaan bagaimana? Dengan Nabi Ibrahim. Bukankah Nabi Ibrahim telah mohonkan ampun untuk bapanya, sedangkan bapanya itu musyrikin? Jadi orang berdalih
berdalil kepada cerita Nabi Ibrahim. Dengan alasan Nabi Ibrahim pun boleh mintakan ampun kepada bapaknya, dan musyrikin takkan kita tak boleh. Jadi inilah jawapan wahyu. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tiada adalah ia permintaan ampun Ibrahim kepada bapanya, illa an mau'idatin, melainkan dari perjanjian, wa'adaha, telah ia janjikan akannya iahu kepadanya. Nabi Ibrahim pernah mengatakan dalam surah Maryam ayat 47 yang berbunyi, sa'astaghfiru laka rabbi, bakal aku mintakan ampun untukmu kepada Tuhanku. Nabi Ibrahim pernah mengatakan begitu. Sebenarnya itu adalah satu janji yang mana bapanya dipikirkan olehnya adalah orang yang mau menerima ajarannya, dan tidak nampak yang bapa dia ni menentang apa yang dia sampaikan. Jadi itu yang janji Nabi Ibrahim, mintakan ampun untuk bapaknya. Sebab bapaknya tak nampak penentangan, seolah-olah macam bapaknya mau menerima jalan agama yang dibawa oleh anaknya Ibrahim ini. Tapi rupanya bapa ni adalah penentang keras. Penentang keras. Dalam diam-diam akhirnya meletup juga. Meletup marahlah kepada si anak ni, iaitu Ibrahim. Jadi memang benar-benar dia menentang sehingga Nabi Ibrahim suruh keluar daripada rumahnya. Dia tak nak tengok lagi muka anak ni. Dia marah betul. Sebab Nabi Ibrahim tidak mau menerima amalan atau ibadat, mengibadati berhala. Jadi setelah nyata si bapanya menentang keras, falamma tabayyana lahu, maka manakala telah nyata ia baginya, annahu aduwwun lillah, bahawasanya dia adalah musuh bagi Allah, benar-benar dia menentang. Sebab itu Nabi Ibrahim sampai keluar daripada rumah, dihalau daripada rumah oleh bapanya. Memang betul-betul jadi musuh Allah. Tabarra'a minhu, telah berlepas diri ia daripadanya. Nabi Ibrahim pun berlepas diri daripada bapanya. Inna, bahawasanya, kenapa saya terjemah bahawasanya? Sebab ada lam depan tu. Lam. Inna, bahawasanya Ibrahim la awahun, sungguh amat mengasihi, pengasih, halim, lagi amat penyabar. Mana Nabi Ibrahim ni tak dapat kita nak katakan dia adalah orang yang dikatakan sebagai orang yang pengasihan. Orangnya pengasihan, orangnya penyabar, dan dia cepat hiba, mudah dia menitikkan air mata. Dikatakan sebagai penghiba orangnya. Ini sifat Ibrahim, sesuailah dengan nama Ibrahim. Mengikut bahasa Arab, Ibrahim tu daripada dua perkataan, iaitu alif ba tu dengan makna abun, bapa. Rahim tu dengan makna penyayang. Kalau Arabnya dia akan bunyi ha ya mim. Tapi kalau Ibrani dia guna ha. Rahim. Rahim tu mana dalam bahasa Ibrani itu dia guna ha. Kalau Arabnya dia guna ha.
ya, jim ha, ya. Jadi dikatakan abun rahim, mana bapa yang ya, penyayang, pengasih. Macam tu. Ya, sesuailah dengan nama dia. Ya. Jadi kita ingat ya, jangan ini dijadikan sebagai dalil membolehkan ya kita memintakan ampun ya kepada orang-orang yang musyrikin ya dengan dalil Nabi Ibrahim. Salah ya. Nabi Ibrahim ya sebenarnya dia tidak ya mau mendoakan, dia tidak akan mendoakan bapaknya permintaan minta ampun ini. Ya. Sebab ya dia nampak bapaknya pada asalnya okey. Ya. Rupanya bila dia jadi penentang keras, itu baru Nabi Ibrahim tidak ya lakukan lagi. Ini sebagai jawapan kepada orang yang membolehkan mintakan ampun kepada ya, orang tuanya atau saudara yang masih kafir ya, atau musyrik. Baik, ayat selanjutnya 115, wa ma kana, dan tiada adalah ia. Wa ma kana, dan tiada adalah ia. Allahu Allah. Liyudillah, supaya ia sesatkan kauman akan kaum, ba'da sesudah, di waktu, hadahum telah memimpin ia akan mereka. Telah memimpin ia akan mereka, hatta sehingga, yubayyina, ia terangkan, sehingga ia terangkan, lahum bagi mereka, ma akan apa yang, yattaqun mereka takuti. Innallaha, sesungguhnya Allah, bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, alim, amat mengetahui. Semak semula. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman, dan tiada adalah Allah supaya ia sesatkan akan satu kaum, ba'da iz hadahum, sesudah di waktu telah ia pimpin akan mereka. Ya, mana-mana kaum yang sudah terpimpin kepada Islam, Allah ya tidak berlaku untuk menyesatkan mereka. Hatta sehingga yubayyina lahum ma yattaqun, sehingga ia jelaskan bagi mereka apa yang mereka takutkan. Jadi maksudnya bahawa ya orang yang ya, beramal ya, harus dia ya jauhi atau takuti ya perkara-perkara yang ya dilarang.
Maknanya ya kalau dia tidak takut kepada apa yang dilarang atau tidak takut melakukan kesesatan, ini maknanya tidak ada artinya hidayah itu. Jadi dia perlu kepada mesti takut kepada hal-hal yang berkaitan dengan kesesatan, syirik, itu patutnya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dengan segala sesuatu amat mengetahui siapa yang patut sesat, siapa yang patut mendapat hidayah. Allah mengetahui siapa yang patut sesat dan siapa patut mendapat hidayah. Kalau dah Islam pun tapi tidak takut melakukan perkara-perkara syirik, kesesatan, sudah tentu jawabnya ujungnya dia sesat. Sebab itu Allah mengetahui siapa yang patut sesat, siapa yang patut dapat hidayah. Baik, sama lagi ayat 116. Innallaha, sesungguhnya Allah, lahu kepunyaannya, mulku kerajaan, as-samawati langit-langit, wal ardi dan bumi. Yuhyi, ia menghidupkan, wa yumit, dan ia mematikan. Wa malakum, dan tiada bagi kamu, min daripada, dunillah selain Allah, min waliyin daripada pelindung, wala nasir, dan tiada penolong. Semak semula. Innallaha lahu mulku samawati wal ard. Sesungguhnya Allah kepunyaannya kerajaan langit-langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, ia menghidupkan dan ia mematikan. Wa malakum, dan tiada bagi kamu, min dunillah daripada selain Allah, waliyin pelindung, wala nasir, dan tiada penolong. Kenapa Allah letakkan ayat ini di tengah-tengah atau selepas daripada Allah mengetahui siapa yang patut sesat, siapa patut mendapat hidayah? Nak menunjukkan bahawa mereka-mereka yang memilih kesesatan ini, dia tidak fikirkan ke yang langit dan bumi itu adalah milik Allah, dan Allah berkuasa menghidupkan dan mematikan. Ada tak pelindung dan penolong selain daripada Allah Ta'ala? Kalau Allah nak turunkan azab pada masa itu, siapa yang boleh dapat memberi pelindungan atau pertolongan? Jadi ingatlah kepada mereka yang mencari jalan kesesatan. Mereka kena memikirkan siapa punya langit, siapa punya bumi. Langit dan bumi milik Allah. Siapa yang memiliki kehidupan dan kematian, itu pun milik Allah. Jadi fikirkanlah macam tu bagi mereka yang mencari jalan kesesatan. Kalau berlaku azab daripada Allah, tak ada satu kuasa yang boleh nak menolong atau nak melindungi. Baik, kita sambung ayat 117 pula. Lakot, demi sesungguhnya. Taballah. Ni perkataan taba ni ada Allah. Kalau perkataan taba tak ada Allah, maknanya telah bertaubat ia. Kalau taba ada Allah, selalu kita jumpa taba ada Allah, saya katakan
ya, maknanya telah menerima taubat ia. Ya. Baik, ya. Nah, itu peranan, ya, bila ada Allah, ya. Dalam menterjemah, kalau kita jumpa, ya, taba ada Allah, ya, terjemahkan telah menerima taubat ia. Kalau tak ada Allah, telah bertaubat ia. Tapi kalau kita katakan, terjemahkanlah telah bertaubat ia oleh Allah. Jadi Allah yang bertaubat, logik tak? Tak logik kan, ya. Kalau misal kata yang depannya, misal kata Ahmad, taba Ahmadu, telah bertaubat oleh Ahmad. Itu logik lah. Ahmad bertaubat. Sebab itu, ya, dalam ayat ini kita tengok, ya, diletakkan perkataan Allah. Mana-manalah kita jumpa dalam ayat Quran ni, kalau taba ada Allah, terjemahan dia yang ada tambahan menerima, ya. Taballahu Allah, telah menerima taubat ia oleh Allah, ya, ala atas, ya. Ala atas An-Nabi Nabi, An-Nabi wal muhajirin, dan orang-orang yang, ya, berhijrah. Dan orang-orang yang berhijrah. Bracket muhajirin yang terkenal, ya, dengan bahasa muhajirin. Wal ansor, dan orang-orang ansor. Alladzina, orang-orang yang ittaba'uhu, telah mengikuti mereka akannya. Telah mengikuti mereka akannya. Pada sa'atil usrah, ya, waktu-waktu kesusahan. Waktu-waktu kesusahan. Min daripada, ba'dima sesudah sahaja. Ba'dima sesudah sahaja. Kada, telah hampir-hampir ia. Yazi'u, ia tergelincir. Kulubu, oleh hati-hati. Farik, segolongan. Minhum, daripada mereka. Summa, kemudian, tengok taba ni nak terjemah apa? Telah bertaubat ia ke telah menerima taubat ia? Depan dia ada Allah. Alaihim, Allah tu, ya. Jadi terjemahkan telah menerima taubat ia. Alaihim, atas mereka. Innahu, sesungguhnya dia, bihim, dengan mereka, Rauf, amat pengasih. Rahim, lagi amat penyayang.
Baik, saya masuk mula ya. Laqad taballahu 'alan nabi. Demi sungguhnya telah menerima taubat oleh Allah atas nabi wal muhajirin dan orang-orang muhajirin wal ansar dan orang-orang ansar. Allazina taba'uhu, yaitu orang-orang yang telah mengikut mereka akannya. Siapa yang mengikut bersama mereka. Fi sa'atil usrah, pada waktu-waktu kesusahan. Waktu kesusahan ni ialah waktu ditafsirkan pada Ghazwatut Tabuk, iaitu peperangan Tabuk. Itu adalah waktu-waktu yang susah dengan cuaca yang panas, panas berdentum kata orang. Panas betul. Jatuh hari itu adalah hari yang sangat panas. Itu orang-orang munafik di antaranya buat helah. Dia tidak pergi. Jadi Allah telah memberi kemaafan kepada semua yang tercatat di atas tadi. Mimba dimah, daripada sesudah sahaja keadaan telah hampir-hampir yazi'u, tergelincir kulubu oleh hati-hati fariqim minhum, segolongan daripada mereka. Hampir-hampir ada yang menarik, banyak yang nak menarik diri. Tapi akhirnya mereka serta juga. Summa taba alaihim, kemudian telah menerima taubat atas mereka. Innahu bihim, sesungguhnya dia dengan mereka, iaitu Allah dengan mereka atau kepada mereka, rauf, bersifat amat pengasih, rahim lagi amat penyayang. Rahim juga makna pengasih, rahim juga makna penyayang, rauf juga maknanya pengasih. Jadi kalau perkataan pada bismillah rahman, maha pemurah. Tapi tengok kadang ada terjemah-terjemah yang kita rasakan tidak menepati makna. Contohnya diterjemah bismillahirrahmanirrahim. Rahman diterjemah dengan amat pengasih, rahim amat penyayang. Dengan nama Allah yang amat pengasih lagi amat penyayang. Kadang diterjemah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sebenarnya tak menepati terjemahan itu. Apa sebab? Rahman ini sebenarnya makna maha pemurah. Maha pemurah, bukan maha pengasih. Maha pengasih rahim ataupun rauf. Kalau diterjemah dua-dua makna pengasih penyayang dengan satu makna. Pengasih penyayang tu satu makna sebenarnya. Kecuali rahman makna maha pemurah, tapi diterjemahkan dalam terjemah-terjemah yang bukan semua. Bukan semua. Ada kitab-kitab Quran terjemah, kadang terjemah dia maha pengasih, maha penyayang. Kadang amat pengasih, amat penyayang. Makna yang sama. Itu dalam segi makna ni tidak menepati. Sebab sifatnya berbeza, Rahman dengan Rahim tu berbeza sifat dia. Baik kita sekarang ni nak tengok kita punya latihan dulu latihan yang dibuat tu. Nak tengok macam mana nanti kita ada masa kita semakkan lagi dalam Al-Quran. Baik, kita tengok latihan yang dibagi hari itu. Sekejap Sekejap. Tengok latihan yang dibagi hari itu yang saya hantar. Boleh buka mic
Pertama, istifhamah. Kan? Ya, istifhamah. Kita ambil wazan yang sama dengan wazan nombor 1 ya. Sebenarnya wazan sudasi ni bukan macam wazan rubai. Wazan rubai ni satu kita boleh ubah-ubah jadi 3. Ya. Tapi yang sudasi ni dia lebih kurang kepada khumasi. Dia tidak kita dapat satu boleh buat sampai berapa wazan yang dikehendaki. Contohnya misal kata sudasi ada 4 wazan. Ya, contohnya kita dapat istighfarah, kita boleh pecah ya kepada bentuk sampai 4. Ya, tu tak ada ya. Tak ada macam tu. Jadi macam sudasi ni, dia satu contoh untuk satu wazan. Bukan satu contoh dibagi ni boleh buat sampai 4 wazan. Bukan seperti rubai. Rubai boleh. Khumasi dengan sudasi, ni dia berlainan. Jadi kalau satu wazan untuk satu contoh. Contohnya ya, kita itu dah bagi iaitu istifhamah. Ya. Istifhamah ni dia ikut contoh nombor 1, wazan 1 iaitu istighfarah. Jadi tak boleh istifhamah kita pecahkan lagi untuk nombor 2, untuk nombor 3, untuk nombor 4 atau wazan nombor 4 tak boleh. Ya, wazan yang berlainan. Okey, kita ambil lagi istifhamah. Istifhamah ni senang sebab dia penambahan daripada alif sin ta. Ya, jadi huruf asalnya dia daripada 3 huruf. Fahamin. Ya. Fahim tu. Fahimna, pahama, pahima ya. Pahima. Jadi istifhamah jadi minta faham, telah minta faham ia. Okey, teruskan. Istifhamah mudhari'nya apa? Yastafhimu. Masdarnya istifhaman. Ya. Ikut wazan yang diberi, istifhaman. Amar dia istafhim. Nahi la tastafhim. Ya, la tastafhim. Isim fa'il mustafhimun. Isim maf'ul mustafhamun. Ya. Kalau madi majhul ustufhima. Ya, ustufhima. Kalau mudhari' majhul yustafhamu. Ya. Yustafhamu. Ini untuk istifhamah sesuai dengan istaf'alah. Wazan dia istaf'alah atau contoh yang dibagi dulu istighfarah. Ya. Okey. Dalam segi makna, nak menyesuaikan makna dengan wazan dia. Ya, kalau istifhamah maknanya apa? Telah minta faham ia. Kalau mudhari' dia minta faham. Masdar minta fahaman. Ya, amar minta fahamlah oleh engkau. Jadi penambahan tetap sama lah oleh engkau tu ada untuk amar. Ya. Kalau nahi, jangan engkau minta faham. Isim fa'il
Yang minta faham. Isim maf'ul. Yang diminta faham. Madi majhul. Telah diminta faham ia. Mudhari' majhul. Ia diminta faham. Okey, untuk wazan yang kedua ni, ya, sebenarnya wazan kedua ni dah ada contoh, ya. Sebab wazan kedua ni susah sikit nak mencari contoh-contoh lain. Dia kurang sangat, ya, untuk wazan dua ni. Jadi kita ulang balik kepada perkataan ijlawazah. Ya, ijlawazah ni dah ada contoh yang dibagi dulu, tapi kita buat ulangan lah. Sebab nak cari lain contoh daripada ni, dia susah sikit sebab ni, ya. Ijlawazah, mudhari'nya yajlawizu, masdarnya ijliwazan. Amar ijlawiz, nahi la tajlawiz, isim fa'il. Mujlawizun, isim maf'ul. Mujlawazun. Kalau madi majhul, ujluwiza. Mudhari' majhul, yujlawazu. Ya. Okey, itu untuk wazan 2. Maknanya lalu dengan cepat, ya. Wazan 3, ia berbunyi igrau roko. Ya, dulu kita bagi latihan apa contoh, iaitu ihdaudabah. Ada 2 dal. Ihdaudabah. Di sini ada 2 ro. Igrau roko. Dia wazan ini dia ada huruf yang timbul 2. Ya. Contohnya sekarang ni igrau roko dengan makna berlinang air mata, ya. Okey, kita buat igrau roko ikut wazan ihdaudabah. Igrau roko mudhari'nya yagrauriku. Masdarnya igri rokon. Sama dengan ihdidaban, ya. Ihri rokon. Amar dia ihraurik. Nahi la tahraurik, ya. La tahraurik. Isim fa'il muhraurikun, isim maf'ul muhraurokun, ya. Madi majhul uhruriko, mudhari' majhul yuhrauraku. Okey, dalam segi susunan makna, ya, sekarang makna asas saja, ya. Makna asas berlinang air mata. Kalau madi, susunkan telah berlinang air mata ia. Kalau mudhari', ia berlinang air mata. Kalau masdar, berlinangan air mata. Amar, berlinanglah air mata oleh engkau, ya. Nahi,
Jangan kau berlinang air mata. Jadi makna berlinang air mata tu tak akan hilang. Hanya penambahan-penambahan yang ustaz kita nak letak tu. Isim fa'il. Penambahan tu yang berlinang air mata. Ni apa maf'ul? Yang dilinangi air mata. Isim madhi majhul. Telah dilinangi air mata. Ya, okey. Mudhari majhul. Ia dilinangi air mata. Ya, mana bahasa tu ya kita guna ke tidak tak tahulah. Ya, atau tak pernah kita guna pun. Tetapi hanya satu kaedah Arab ya dalam meletakkan makna macam tu. Walaupun maknanya kita jarang gunakan. Ya. Kalau misal kata berlinang air mata biasalah. Ya. Tapi sampai telah dilinangkan air mata jarang kita guna. Ya. Telah dilinangkan air mata ia. Jadi kita jarang guna. Jadi tak kisah. Walaupun dia tidak kita gunakan perkataan itu, ya, tapi itulah kaedah sorof. Ya. Okey, yang akhir iaitu yang mempunyai sabdu akhir. Ya. Kalau dulu latihan ataupun contoh yang saya bagi isparro. Sekarang ni ialah izraqqa. Izraqqa ini adalah daripada perkataan azraq. Azraq ni maknanya biru. Ya. Macam kita sebut aswad, hitam. Ya, azraq biru, ahmar merah. Ya. Abiyat putih. Ya. Perkataan macam tu. Tapi kalau dah jadi wazan nombor 4 ni ada sabdu izraqqa. Dah jadi wazan macam ni, tak boleh diterjemah dengan makna biru saja. Dia kena makna yang berbentuk macam mubalaghah. Ya, contohnya tambah lebih biru. Macam tu. Ya. Okey, kita wazankan izraqqa mudhari'nya yazraqu. Ya, masdarnya izriqaqan. Jadi qaf yang sabdu tu dihidupkan. Qaqan. Dua-dua hidup. Qaqan. Ya. Kemudian ya fi'il amar. Sama juga dengan madhi. Izraqqa sama dengan madhi. Kadang setengah-setengah tu saya katakan dalam setengah-setengah tempat ya dia nak membezakan amar dengan madhi. Ya, maka si amar ni diletakkan bihi. Isfarra bihi. Itu nak menunjukkan dia ni adalah amar. Ya. Setengah tempat ditambah dengan bihi. Kemudian nahi la tazraqqa. Ya. Izraqqa bihi kadang ditambah la tazraqqa. Isim fa'il muzraqun, satu isim maf'ul muzraqun. Untuk sebagai ingat sebagai catatan untuk catatan saja dan panduan yang boleh ditambah bihi itu pada fi'il amar dengan isim maf'ul. Contohnya isfarra fi'il amar dia kadang ditambah dengan bihi untuk menunjukkan dia amar. Kemudian isim maf'ul dengan isim fa'il kan sama. Jadi isim maf'ul tu ditambah juga dengan bihi.
untuk membezakan, ya. Tapi tak semua tempat, ya. Tak semua tempat dia letak macam tu. Tapi kalau kita nampak macam tu, itu nak membezakan dia tu isim maf'ul. Musfarrun isim fa'il, musfarrun bihi. Itu menunjukkan isim maf'ul. Macam mana kalau majhul ni macam mana? Uzruqa. Uzruqa. Ejaan dia ya sama dengan fi'il apa? Fi'il madi, tetapi hanya ujung tu dia letak waw tu. Uzruqa. Uzruqa. Jadi alif tu tak payahlah, tak payah pun tak apa. Alif tu tak payah. Jadi alif zai ra qaf saja. Sebab alif itu tidak akan bunyi. Kalau dibunyikan depan pun dia tidak akan bunyi, ya. Jadi uzruqa, ya. Kalau ni nak letak waw pun boleh juga untuk untuk menjadikan huruf itu sudasi. Jadi alif zai ra waw qaf. Uzruqa. Okey, saya nak tanya, kalau asal macam mana? Kalau asal tak sebelum uzruqa. Ikut kaedah. Uzruqiqa. Uzruqiqa. Kemudian qaf dengan qaf diidghamkan jadilah ruqa. Asalnya uzru alif zai ra waw qaf qaf. Itu asal, ya. Kena buat catatan jugalah sebab ya nanti kita dah bunyikan uzruqa dah tak tahu asal dia macam mana. Ya. Yang sudasi. Yang sudah sini ra waw, ya. Ra waw qaf qaf qiqa. Lalu jadi uzruqa disabdukan qaf tu. Letak waw, ya, nak menunjukkan dia sudasi. Uzruqa. Okey, kalau mudhari' majhul sama juga, sama dengan yang mudhari' ma'rufnya, hanya beza letak dhammah saja. Contohnya ma'rufnya yazraqu. Yazraqu. Ya. Jadi letak dhammah saja awal. Yuzraqu. Ya. Itu untuk majhul. Ini namanya bab sudasi, ya. Baik, sedikit pahaman, tengok pada ayat 114, ya. Yang tu okey, alhamdulillah lulus satu semua, ya. Mumtaz. Tadi ayat 114, ya. 114, tengok perkataan wama kana istighfaru. Jadi yang kita nak ambil perkataan di sini ialah istighfaru. Istighfaru ni agak-agak termasuk apa yang kita belajar? Ya. Madi ke, mudhari' ke, masdar ke, amar nahi, ya. Ya. Ini termasuk apa? Masdar. Ya. Tinggal lagi bila kita belajar sorof dengan jadi ayat, ya, dia berbeza. Ya, asalnya, ya,
bunyi dia istighfaron. Istighfaron kalau kita masdarkan dia macam wazan istighfaron. Ya, kerana dia dah jadi ayat, ya, ron dah tak ada lagi. Ya, dia bunyi dhammah, istighfaru. Ya. Tapi kita kena ingatkan istighfar. Istighfar itu dah masdar. Ya. Tinggal lagi perkataan baris akhir tu, kadang dia akan berubah ron kepada run, kadang kepada ri. Ya. Contohnya misal kata ada huruf jar. Min istighfari Ibrahim. Min istighfari Ibrahim. Jadi ini bab sudasi. Ya, bab 6 huruf. Ya, diawali dengan alif sintah. Sebab itu dalam terjemahan permintaan ampun masdar. Permintaan ampun Ibrahim. Ya. Begitu juga ya dengan perkataan-perkataan yang ya, lain. Seperti contohnya dalam ayat tu juga tabayyana. Cuba kira tabayyana tu berapa huruf? Falamma tabayyana ayat tu juga. Nah, berapa huruf? 2, 4, 5 ya. Ya tu sabdu 2 kali. Sabdu tu kira 2 tu, ya. Taba ya nun. 5 huruf. Jadi 5 huruf ini adalah bab rubah apa? Bab khumasi. Khumasi. Ya, kalau tabayyana ya wazan dia sudah tentulah sama nombor 1 ke nombor 2 ya kalau khumasi yang kita belajar itu ya. Yang ada ta. Ya. Nombor 1. Nombor 1 ya. Dia nombor 1. Kemudian depannya lagi tabarro'ah. Tabarro'ah. Sama juga. Ya, bab khumasi. Ya, wazan yang sama. Tapi yang ni ya kita belum belajar. Ya, sebabnya dia berkait dengan ya huruf mu'tal. Kita belum belajar tapi kita akan belajar ya, insya-Allah. Dan di situlah kita nak kenal kedudukan dia rubai ataupun khumasi atau sudasi ya. Baik, satu lagi saya nak tahu dia rubai ke khumasi dalam ayat 116. 116 nanti. Bukan 116, 115. Wa ma kana Allahu liyudilla. Yudilla. Agak-agak ya. Yudilla. Berapa tu? 3. Ya, sebenarnya sekarang ni kita nak kenal dia ni madi ke mudhari'? Mudhari'. Okey. Apa mula mudhari' sini baris apa? Depan. Ada tak? Sulasi tidak ada baris depan. Yang ada baris depan untuk mudhari' 4 huruf saja. 4 huruf. Ya, jadi artinya dia rubai. Hurufnya alif, dot, lam. Adlala. Jadi adollah. Ya. Adlala jadi adollah. Begitu juga depannya yubayyinu. Macam mana kita nak tahu yang dia ni 4 ke 3 ke 5 ke? Tengok. Dia baris dhammah. Bila baris dhammah hanya untuk 4 huruf. Yang lain tak ada baris dhammah. Dia yang 4 huruf sahaja mudhari'nya baris dhammah. Macam tu kita nak kenal. Ya. Kalau 3 huruf tak ada baris dhammah. Ya. Sama dengan ayat 16, 116. Yuhyi wa yumitu. Yuhyi, yumitu.
ia menghidupkan dan ia matikan. Ini juga semua daripada 4 huruf. Ya. Rubai. Kalau mudhari'nya mula dhammah, itu maknanya daripada 4 huruf. Tapi yang ni mu'tal juga, kita belum belajar, ya. Belum belajar lagi. Tinggal nak kenalkan saja. Itu saja untuk hari ini. InsyaAllah akan datang saya akan berikan wazan yang lain, ya, yang perlu ya ditirulah, ya, ditiru. Ya, tapi wazan lain ini disebut sebagai rubai mujarrad, ya. Rubai mujarrad ni maknanya terbit 4 huruf. Bukan terbit asal 3 huruf, bukan. Kalau 3 boleh naik 4. Tapi ni nak lahir-lahir dia 4 huruf. Macam tu. Ya. Namanya rubai mujarrad. Okey, sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang. Sadaqallahul azim.